Tapi kalau ada yang berfahaman Wahabi, tak perlu panas sangat ya. Tak perlu nak marah sangat. Kalau nak berhujah secara ilmiah. Tidak perlu membina persepsi, tidak perlu membuat character assassination, tidak perlu membuat personal attack dan sebagainya. Kita secara ilmiah sifat 20 ini adalah sesuatu yang telah diijmakkan ya. Walaupun golongan Wahabi anti kepada sifat 20, tapi mereka tidak akan sampai tergamak ya, menolak sifat 20. Dia kata ada ya tokoh-tokoh pelik ya, saya pelik dengan Wahabi ni, dia segan-segan nak mengaku Wahabi. Tapi bila kita terangkan kesalahan penyelewengan Wahabi khususnya baru-baru ini pada hari Ahad 11 Disember yang lalu, saya diberi peluang memberi short speech di seri perdana. Saya ada sentuh lah tentang bahayanya ekstremisme yang berpunca daripada fahaman Syiah, berpunca daripada fahaman Wahabi. Tapi yang menggelupur panas tu ramanya yang tak mengaku Wahabi. Marah dia, kata ustaz aku ni style lama je, syekh Wahabi, Wahabi, Wahabi. Tak apalah. Ya, kalau anda tu bukan Wahabi, tak perlu nak berasa panas sangat. Memang ini adalah data yang mengatakan bahawa pengajian Tauhid 3 ini merupakan ancaman kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu adalah keputusan mesyuarat MKI Muzakarah yang ke-106 pada tahun 2014. Jadi kalau tak setuju ya, bawa data dan fakta anda supaya dapat dinilai ya. Maaf ya sebut Wahabi banyak kali sikit malam ni. Sebab Wahabi pun rajin sebut nama saya. Kalau saya dituduh asyik zikir Wahabi, masya-Allah dah dapat pahala kan menerangkan kebatilan ajaran sesat itu, termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dapat pahala. Tapi kalau Wahabi mengutuk-ngutuk saya, mengumpat-ngumpat saya, menfitnah saya, cuba menjatuhkan, itu mereka tanggung sendirilah. Kita kan ada Allah, ada Tuhan ya, ada hari kiamat, ada hari pembalasan. So tak ada masalah. Baik. Antara fitnah yang dilontarkan terhadap pengajian Tauhid Sifat 20 adalah dituduh bahawa pengajian Tauhid Sifat 20 ini adalah perkara bid'ah. Mana ada sifat 20 zaman Nabi SAW, kata mereka. Jadi oleh kerana bid'ah, jangan belajar. Ini adalah benda yang sesat. Itu fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua adalah mereka menuduh bahawa ilmu sifat 20 itu adalah ilmu yang salah kerana dia menggunakan akal. Kata dia, ilmu sifat 20 ni banyak guna akal ya, bukannya Quran hadis. Jadi sepatutnya kita dalam agama, lebih-lebih lagi dalam bab akidah, berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi geng-geng sifat 20 ni, dia kata mereka ni banyak main akal. Itu istilah yang digunakan ya, main akal. Kemudian yang ketiga adalah mereka juga meliarkan masyarakat dari mengaji ilmu tauhid sifat 20 ini dengan fitnah mengatakan bahawa pengajian tauhid sifat 20 ini sebenarnya adalah ilmu falsafah Yunani, ilmu falsafah orang kafir. Jadi kita tak sepatutnya lah ya belajar ilmu tauhid sifat 20 ni, kerana kita itu nanti akan belajar ilmu falsafah Yunani. Jadi dimasukkan ya oleh Ustaz Mahathir di dalam kitab ini supaya fitnah-fitnah terhadap pengajian sifat 20 ini dapat ditolak ya, dapat ditangkis. Baik. Soalan, ada setengah pendapat yang menolak pengajian akidah melalui kaedah sifat 20 yang disusun, ya, kaedah sifat 20 ini disusun oleh para ulama Al-Asyairah, berarti yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan juga dikombinasikan dengan metode Al-Maturidiyah, iaitu yang disusun oleh ulama-ulama yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaih, yang mana kedua-dua tokoh ini merupakan tokoh yang mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah ketika berlakunya serangan hebat, lebih-lebih lagi pada ketika itu dilakukan oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Mu'tazilah, golongan yang tergelincir dari landasan kebenaran kerana terlajak di dalam memposisikan akal sehingga mengatasi ketaatan mereka kepada wahyu. Jadi
apakah kedudukan sifat 20 ini? Dan apakah huraian ringkas tentangnya? Iaitu jawapan yang ditulis oleh Ustaz Mahathir dalam kitab ini, sifat 20 adalah sesuatu yang telah diijmakkan oleh para ulama. In fact, golongan yang anti kepada sifat 20, tajuk kita malam ni sifat 20 Cik Adam Rajaman ni, masuk cerita bahasa tarikat Naqsyabandi, itu perbincangan lain tarikat Naqsyabandiyah ni ada banyak jenis Naqsyabandiyah. Ada banyak aliran Naqsyabandiyah. Kalau nak cerita tarikat Naqsyabandiyah tu ada forumnya, ada masanya, ada orangnya yang akan membincangkan. Jadi harap Cik Adam tu jangan salah kelas. Kelas kita malam ni memfokus kepada menangkis fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh golongan Wahabi khususnya. Maaf kalau Cik Adam ni saya tak pastilah berfahaman apa. Tapi kalau ada yang berfahaman Wahabi, tak perlu panas sangat tak perlu nak marah sangat. Kalau nak berhujah secara ilmiah. Tidak perlu membina persepsi, tidak perlu membuat character assassination, tidak perlu membuat personal attack dan sebagainya. Kita secara ilmiah saja. Jadi sekarang ni fokus kita, Cik Adam, bukan kepada membincangkan isu tarikat Naqsyabandiyah, itu mungkin boleh dibincangkan pada masa yang lain, dan bahkan dah dibincangkan pun pada 25 Jun yang lalu bersama dengan Ustaz Salman Ali yang mendakwa bahawa pemikiran Syekh Nazim, iaitu yang menjadi syekh kepada tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Tarikat Naqsyabandiyah ni macam-macam, ada Khalidiyah, ada Aliyah dan macam-macam lagi. Jadi pun beliau pun telah gagal untuk membuktikan dakwaan beliau yang nak menyesatkan itu. Jadi kita terimalah kegagalan beliau tu. Kalau Encik Adam pula yang nak menggantikan Salman Ali untuk membuktikan kesesatan tu, silakanlah. Sebab keputusan yang review balik fatwa tahun 2000 itu adalah keputusan para mufti yang hadir bermuzakarah. Jadi kita fokus kepada tajuk sifat 20 dalam forum ataupun kuliah kita pada malam ini. Jadi sifat 20 ini adalah sesuatu yang telah diijmakkan walaupun golongan Wahabi anti kepada sifat 20, tapi mereka tidak akan sampai tergamak menolak sifat 20. Dia kata ada tokoh-tokoh pelik saya pelik dengan Wahabi ni, dia segan-segan nak mengaku Wahabi. Tapi bila kita terangkan kesalahan penyelewengan Wahabi khususnya baru-baru ini, pada hari Ahad 11 Disember yang lalu, saya diberi peluang memberi short speech di seri perdana. Saya ada sentuhlah tentang bahayanya ekstremisme yang berpunca daripada fahaman Syiah, berpunca daripada fahaman Wahabi. Tapi yang menggelupur panas tu ramanya yang tak mengaku Wahabi. Marah dia, kata Ustaz Angku ni style lama je, syek-syek Wahabi. Tak apalah. Kalau anda tu bukan Wahabi, tak perlu nak berasa panas sangat. Memang ini adalah data yang mengatakan bahawa pengajian Tauhid 3 ini merupakan ancaman kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu adalah keputusan mesyuarat MKI Muzakarah yang ke-106 pada tahun 2014. Jadi kalau tak setuju, bawa data dan fakta anda supaya dapat dinilai. Baik, jadi mereka ini pun sebenarnya tidak akan sampai menolak sifat 20. Saya bagi contoh saya pernah ditanya, tak silap saya dalam sekitar tahun 2018 macam itu, ataupun 2017, saya tak ingat sangat, di Terengganu selepas saya membuat pembentangan, lalu ditanya oleh audiens secara bertulis. Salah satu daripada soalan yang sampai itu adalah, kata dia, Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Jadi saya jawab, saya kata mustahil salafus soleh menolak sifat 20. Kalau awak kata salafus soleh mana sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Kalau awak kata salafus soleh tidak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, yang itu betul. Tak ada misal kata salafus soleh belajar sifat
yang wajib bagi Allah ada 20, wujud kidam, bakok dan seterusnya, yang mustahil ada 20, yang harus ada satu. Jadi kalau sistem belajar begitu tidak ada di zaman salafus soleh. Tapi kalau dikatakan menolak sifat 20 itu mustahil lah. Kerana menolak setiap satu daripada sifat 20 menjadikan orang yang menolaknya itu boleh jadi kafir. Tak mungkinlah salafus salih buat kerja macam itu. Jadi saya kata kalau tak percaya kita boleh bilang satu-satu dan cek munasabah atau tidak salafus salih menolak sifat 20. Jadi saya kata okey, kita ambil sifat wujud. Adakah salafus salih mengatakan Allah tidak wujud? Itu tak mungkin. Itu fahaman mulhid, fahaman golongan etis. Kemudian yang kedua kidam. Kidam kita terjemah bahasa Melayu sedia. Tapi terjemahan itu tidak jelas apa yang sedia. Huraiannya adalah kidam bermaksud Allah wujud tanpa ada permulaan. Lain kalau macam makhluk, setua mana pun usia sesuatu makhluk, pasti ada permulaan. Berarti wujudnya makhluk itu adalah wujud selepas tidak wujud. Sedangkan wujud Allah Ta'ala adalah wujud yang tidak didahului oleh tiada. Itu maknanya kidam. Adakah salafus salih menolak, mengatakan Allah dulu tak wujud, kemudian baru Allah wujud? Tidak mungkin. Bahkan saya percaya, golongan Wahabi yang anti sifat 20 pun, mereka tidak akan sampai mengatakan begitu. Maaf ya, sebut Wahabi banyak kali sikit malam ni. Sebab Wahabi pun rajin sebut nama saya. Kalau saya dituduh asyik zikir Wahabi, masya-Allah, dah dapat pahala kerana menerangkan kebatilan ajaran sesat itu, termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dapat pahala. Tapi kalau Wahabi mengutuk-ngutuk saya, mengumpat-ngumpat saya, menfitnah saya, cuba menjatuhkan, itu mereka tanggung sendirilah. Kita kan ada Allah, ada Tuhan, ya, ada hari kiamat, ada hari pembalasan, so tak ada masalah. Baik, jadi sekarang ini bakok berarti wujud Allah tidak ada perakhiran. Tak mungkinlah orang Islam termasuk Wahabi mengatakan Allah satu masa akan binasa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Tak mungkinlah orang Islam, ya termasuk Wahabi, tergamak mengatakan Allah pun sama macam makhluk. Bahkan dalam kekeliruan mereka yang mengatakan Allah bertangan, Allah duduk atas arash, Allah bertempat atas arash, ya, Allah turun naik ke langit dunia dan sebagainya, mereka juga tak tergamak sehingga mereka masih lagi cover dengan mengatakan Allah bersemayam atas arash dengan cara yang layak dengan Allah, tak sama seperti makhluk. Allah punya tangan, kata dia, tapi tangan Allah tak sama seperti makhluk. Jadi walaupun tak tepat, ya, huraian sebegitu dan boleh jadi misleading, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat detect bahawa di kalangan golongan Wahabi pun mereka tak mahu mengatakan Allah tersama seperti makhluk. Jadi masih lagi mereka cuba cover dengan ayat tak sama seperti makhluk. Jadi tak mungkin menolak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, terjemahannya berdiri dia Allah Ta'ala dengan sendiri. Jadi masih tidak jelas apa maksud berdiri dengan sendiri. Lebih-lebih lagi kalau di depan kanak-kanak misalnya, dia jadi confused. Allah berdiri, manusia pun boleh berdiri sendiri asalkan dia tak sakit. Tak, bukan. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, walaupun diterjemahkan berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Tidak berhajat kepada malaikat, tidak berhajat kepada Nabi, tidak berhajat kepada langit, tidak berhajat kepada bumi, tidak berhajat kepada arash, tidak berhajat kepada syurga, tidak berhajat kepada neraka, tidak berhajat kepada yang lain. Itu maksud Qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Wahdaniyah, terjemahannya esa. Pendetilannya adalah mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada af'al, ya, pada perbuatan. Tapi samalah, Wahabi juga tidak menerima kalau kita kata Allah tu banyak ataupun ada zat lain sama macam Allah, ataupun kata ada yang lain pada Allah bersifat sama seperti Allah, ataupun Allah ada banyak kudrah, Allah ada banyak ilmu, ya. Sebab macam kita manusia ni ada kudrah yang pelbagai. Kudrah masa baby lain, kudrah masa kanak-kanak lain, kudrah masa remaja lain, kudrah masa dewasa lain, kudrah masa dah berusia, dah tua lain. Begitu juga ilmu kita. Kan ilmu kita bermula dari zero, ya. Kita lahir ke dunia ni tak tahu apa-apa. Kemudian
Allah yang mengajar kita. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia tu apa yang satu masa manusia tidak tahu. Kadang kita boleh lupa ilmu kita boleh hilang ilmu kita. Jadi ilmu sifat manusia ni banyak. Maknanya satu-satu sifat tu banyak. Ilmu masa dah tua barangkali dah jadi macam kanak-kanak balik, dah lupa, dah lost, dah tak kenal lah orang-orang dekat dengan dia. Tapi tidak mungkinlah ilmu Allah macam itu. Ilmu Allah satu saja. Kudrah Allah satu, iradah Allah satu. Tidak berubah-ubah macam manusia, macam makhluk. Jadi tak mungkinlah yang inti sifat 20 termasuk Wahabi menafikan keesaan Allah Ta'ala. Tidak. Bahkan yang wahdan iaitu af'al, iaitu mengesakan Allah pada perbuatan, tidak ada apa yang wujud, yang bergerak, yang diam, yang jatuh, yang bangun, yang naik, yang turun, melainkan itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Tinggal lagi oleh kerana golongan Wahabi ini mereka mengikut kepada pengajian tauhid sifat 3, pengajian tauhid 3 yang insya-Allah kita akan terangkan nanti, maka mereka berbeza dengan memanggil konsep itu sebagai konsep tauhid rububiyah. So kita tak ada masalah tentang perbezaan nama. Bahkan kita tidak ada masalah pun dengan istilah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, komplain kita terhadap tauhid 3 bukan masalah istilah. Jadi ada Wahabi-Wahabi yang gagal faham ni beria tulis posting panjang lebar, kata tak betul ini adalah fitnah terhadap Ibn Taimiyah. Sebenarnya sebelum Ibn Taimiyah sudah ada ulama-ulama yang menggunakan konsep rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya tak ada masalah. Komplain kita bukan pada rububiyahnya. Komplain kita bukan pada uluhiyahnya. Komplain kita juga bukan pada asma wa sifatnya. Bahkan kita juga belajar asma dan juga sifat Allah. Tetapi komplain kita adalah pada kesalahan di dalam mengimplementasi konsep rububiyah sehingga orang musyrik juga dikatakan bertauhid. Pada mengimplementasikan konsep tauhid uluhiyah sehingga orang-orang beriman juga dikatakan musyrik. Terbalik, orang musyrik dikatakan bertauhid, orang bertauhid pula dituduh musyrik. Kemudian kita juga menolak salah implementasi kepada tauhidul asma'i was sifat sehingga ayat-ayat mutasyabihat diangkat pada posisi yang membatalkan ayat-ayat yang muhkamat, yang mana itu jelas disebut dalam Al-Quran. Itu adalah indikasi orang yang dalam hatinya itu ada bengkok, ada cenderung kepada sesat. Wa amal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaigh, ada bengkok, cenderung kepada sesat, mereka itu nanti akan ikut yang samar-samar daripada ayat-ayat mutasyabihat. Sepatutnya dia berpegang teguh dengan ayat yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tak, mereka itu bergelumang dengan kesamaran tersebut. Ibtigha al-fitnah, kerana nak mencari pergaduhan, perbalahan. Wa ibtigha ta'wilih, mereka nak juga meletak satu makna walaupun makna itu tidak layak dengan Allah Ta'ala, sedangkan boleh sahaja mereka itu ikut kepada jalan salafus salih, iaitu menyerahkan makna sebenar itu bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa yang maksud istiwa, apa maksud yadun, apa maksud apa maksud ayunun dan sebagainya. Apa maksud wajhun. Allah yang lebih tahu makna sebenar. Boleh saja kalau mereka nak takhfid sebagaimana jalan salaf yang sebenar. Tapi oleh kerana ada zaigh, ada bengkok dalam hati, akhirnya mereka memilih untuk bergelumang dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi jelas kalau kita bilang satu persatu, Wahabi juga tidak akan sampai menafikan wahdaniyah Allah. Hayah, Allah hidup, tak ada yang orang Islam kata kalau Allah tu mati. Ilmu, tak ada orang Islam, jangankan salafus soleh ya, sejahil-jahil Wahabi pun takkan dia kata Allah jahil. Dia tahu kalau Allah tu maha berilmu. Kemudian tidak ada yang namanya orang Islam yang mengatakan Allah tu lemah, menolak sifat kudrah. Tidak ada orang Islam termasuk Wahabi yang mengatakan Allah itu tidak ada iradah, maknanya Allah buat sesuatu kerana terpaksa. Mungkinlah ada di kalangan Qadariyah yang
the net effect daripada akidah mereka itu membawa uh, natijah seolah-olah Allah tu tidak berkuasa atau terpaksa. Tapi mereka tidak akan sarahah mengatakan demikian. Tapi dalam mereka menafikan bahawa Allah menciptakan perbuatan makhluk, ataupun Allah menafikan Allah menciptakan kesan daripada makhluk, maka seolah-olah mereka telah menafikan kudrah Allah sebenarnya. Tapi yang terang-terang mengatakan Allah lemah, Allah terpaksa, ya, termasuk Wahabi juga tidak menafikan. Dan juga tidak ada orang yang namanya orang Islam yang menafikan sifat sama bagi Allah, yang menafikan sifat basar, iaitu melihat, dan menafikan sifat kalam, iaitu Allah itu bersifat dengan sifat kalam, iaitu Allah itu ada sifat berkata-kata, atau setengah aliran pengajian menggunakan istilah berkata, ya. Yang penting yang menafikan sifat kalam tu di kalangan orang Islam tak ada. Termasuk yang anti sifat 20. Asalkan dia orang Islam lah. Kalau orang kafir, kita tak tahulah pegangan mereka. Tapi asalkan dia orang Islam, jangankan salafus soleh, ya. Sejahil-jahil dan sedegil-degil Wahabi pun, dia kalau kita tanya satu persatu, dia tak akan tolak. Termasuk juga yang maknawi, ya. Kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, mengatakan keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa dan sebagainya, itu tidak dinafikan, kerana menafikan itu menjadikan orang itu kafir. Waliyazubillah, mengatakan Allah tidak, hal keadaan Allah itu lemah, hal keadaan Allah itu terpaksa, hal keadaan Allah itu jahil, hal keadaan Allah itu begini, itu semua takkanlah orang Islam menafikan. Jadi yang mengatakan sifat 20 itu bid'ah, dia gagal beza antara penyusunan ilmu dengan ilmu itu sendiri. Ilmu sifat 20 tidak bid'ah. Kerana itulah yang diyakini oleh orang Islam, orang beriman semenjak zaman Nabi Adam AS. Sehingga ke hari kiamat, tak mungkin orang Islam tidak meyakini Allah wujud. Dan Allah wujud tanpa ada permulaan. Dan Allah wujud tanpa ada perakhiran. Dan Allah tidak sama seperti makhluk. Dan Allah tidak berhajat kepada makhluk dan seterusnya. Jadi tidak bid'ah. Penyusunan tak ada masalah. Penyusunan datang kemudian. Alangkah misalnya kita belajar bab sembahyang, rukun sembahyang 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca suratul Fatihah. Mana ada zaman Nabi SAW, Nabi ajar sahabat solat rukun sembahyang 13 perkara? Ataupun mana ada di zaman Nabi SAW sahabat belajar sembahyang dengan menghafal rukun sembahyang 13 perkara? Tetapi jelas tentulah sahabat sembahyang ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Kemudian tentulah sahabat sembahyang ada berdiri, ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ada rokok, ada sujud, ada tahiyat dan sebagainya. Jadi yang tak ada itu hanya penyusunan. Kalau kita tak komplain penyusunan, apa ilmu yang kita tak komplain? Ilmu tafsir kita kena komplain, ilmu hadis kita kena komplain, ilmu usul fiqah kita kena komplain. Ya, semua ilmu lah, kerana penyusunan tu datang kemudian. Tak ada masalah. Yang penting isinya tidak bid'ah. Yang kita tak nak macam pengajian Tauhid 3, dahlah penyusunannya tu pun tak ada zaman Nabi. Yang kalau beria sangat dia kata Tauhid Sifat 20 tu bid'ah, mana Tauhid 3 pun tak ada zaman Nabi SAW. Nabi ajar sahabat Tauhid ada 3. Pertama namanya Rububiyah, kedua namanya Uluhiyah, ketiga namanya Tauhidul Asma'i was Sifat. Mana ada Nabi SAW ajar begitu? Oh, tapi itu kita istimbat daripada Quran dan Sunnah. Samalah. Tauhid Sifat 20 istimbat daripada Quran dan Sunnah. Cuma masalah dengan Tauhid 3 bukan, sebagaimana saya sebut tadi, bukan masalah istilah rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma' wa sifatnya, tapi adalah salah implementasi terhadap konsep tauhid itu yang kita tolak, ya. Jadi jangan kata Ustaz Engku ni menghasut PM ketika berucap depan PM, Ustaz Engku ni menghasut PM suruh buang Tauhid 3. Loh, yang mengatakan Tauhid 3 tu berbahaya kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ustaz Engku seorang. Bahkan para alim ulama, bahkan mufti-mufti yang bermuzakarah pada tahun 2014 juga bersetuju kalau Tauhid 3 ini merupakan ancaman kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. So, apa yang menghasutnya? Itu masalah. Dia hanya denial, hanya nafi, tapi data dan fakta dia tidak boleh buktikan bahawa data dan fakta kita itu salah.
Kalau nak nafikan, ya hak kamu, tapi biarlah berfakta. Bukan bare denial, bukan hanya nafi semata-mata kosong begitu. Baik.